Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri pameran Maya melalui aplikasi Google Meet. Pertama, sebelum kita teruskan kepada isi kandungan kita, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Nur Irdina Safia binti Zaini dari kelas Bahasa Melayu A, PISMP Ambilan Ogos 2024. Tajuk pameran ini ialah Perhayatan Akidah dan Ibadah, iaitu perpadukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina peribadi dan jati diri Muslim. Baiklah, kita teruskan dengan isi kandungan kita. Yang pertama, kita ada pengertian akidah. Kedua, pengertian ibadah. Ketiga, kelebihan perhayatan dari aspek akidah. Keempat, kelebihan perhayatan dari aspek ibadah. Dan kelima, kesimpulan. Kita terus lihat kepada kelebihan perhayatan dari aspek akidah. Aspek pertama ialah melahirkan pengorbanan, iaitu akidah yang mantap, keimanan yang kuat dapat menjadikan seseorang itu pemurah dan bersikap pemberi tanpa menunggu manfaat atau masalah dari keduniaan. Apabila seseorang itu benar-benar tulus dalam mempraktikkan syariat Islam dalam kehidupan, mereka tidak merasa lemah lagi dan akan berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu di dunia. Sekalipun terpaksa mengorbankan setiap apa yang dimiliki dalam kehidupan ini, mereka berjihad pada jalan Allah dengan hartanya dan dirinya semata-mata dengan tulus ikhlas ke hadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 15 berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Memahami konsep ma'rifatullah adalah aspek yang kedua. Mengenal Allah dan mencintainya merupakan kewajipan dan tuntutan yang paling utama dalam Islam. Kesan apabila kita memahami konsep ma'rifatullah, kita tidak akan rasa takut kepada yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak akan tunduk kepalanya di hadapan makhluk lain, tidak merendahkan diri dan mengemis kepada manusia dan tidak gentar dengan kesombongan manusia. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata, semakin banyak pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu Wa Taala, rasa takut akan membuatnya selalu menjauhi perbuatan maksiat kerana selalu mempersiapkan diri. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Seterusnya, pengertian ibadah dari segi bahasa. Perkataan ibadah dari segi bahasa seperti patuh, taat, tunduk, menyembah dan perhambakan diri kepada Allah. Secara dasarnya, ia merujuk kepada amalan-amalan khusus yang didirikan khas untuk Allah SWT seperti solat, berpuasa, membayar zakat dan menunaikan haji dan umrah. Dari segi istilah, ibadah bererti tindakan merurut dan mengikat diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah dan diseru oleh para rasul, berbentuk suruhan atau larangan. Seterusnya, kelebihan perhatian dari aspek ibadah. Membentuk akhlak yang mulia adalah aspek yang pertama. Kesan sembahyang di dalam pembentukan akhlak yang boleh difahami melalui dua proses sembahyang itu didirikan, iaitu ketika mengambil wuduk dan pelaksanaan sembahyang. Apabila seseorang itu seringkali berwuduk dengan sempurna, maka setiap kali itulah seluruh jasadnya akan bersih dan suci, ibarat seseorang yang sentiasa menjaga kebersihan. Yang kedua adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 45, iaitu, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Di samping itu, aspek kedua adalah memupuk sifat kepimpinan, di mana asas dalam memupuk sifat kepimpinan yang baik adalah melalui didikan melakukan solat seperti mana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Pembentukan diri yang dimulai dengan kecintaan kepada Allah SWT melalui ibadah solat akan menumbuhkan asas akidah yang mantap diiringi dengan jati diri yang mantap. Hal ini boleh dibuktikan melalui nasihat Luqman Al-Hakim ayat 17, iaitu, wahai anak kesayangku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menipumu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Jadi kesimpulannya, akidah dan ibadah merupakan suatu tunggak yang penting dalam kehidupan kita. Oleh itu, umat Islam perlu mengutamakan akidah dalam segala perkara di dunia. Hal ini dikatakan demikian sejajar dengan serana Rasulullah SAW
terhadap umatnya supaya kenal Allah SWT terlebih dahulu dari melakukan segala pekerjaan di dunia supaya tidak terdesak daripada jalan yang benar. Sekian, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.